أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير ما أحييكم بتحت الإسلام وتحت الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا رب وحب دينا وحبذا سيدنا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عالم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, agamanya baik, amalnya baik, hidupnya baik, umurnya baik, imannya baik, dunianya baik, akhiratnya baik, segala-galanya baik-baik belaka, Allah mengurniakan nikmat melalui nama Allah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang merupakan nikmat yang khusus Allah bagi kepada orang beriman secara daqaiqun ni'am. Setelah Allah mengurniakan nikmat asas kepada kita semua manusia, tak kira dia beriman, tak beriman, syukur atau tidak, taat ataupun derhaka, siapa pun melalui nama Allah Ar-Rahman, Allah kurniakan nikmat asas yang dinamakan sebagai Jalailun Ni'am. Jalailun Ni'am ni nikmat asas, nikmat bernafas, nikmat boleh hidup, nikmat boleh melihat dengan mata, nikmat boleh mendengar dengan telinga, segalanya nikmat asas. Tetapi dengan nama Allah Ar-Rahim, Allah kurniakan nikmat khusus kepada orang beriman sahaja, yakni ditambahkan iman, diberikan, dikurniakan halawatul ibadah, kemanisan beribadat. Datangkan rasa khusyuk dalam beribadat, dalam solat, merasai dengan penuh khudu', penyerahan dengan tunduk, sehingga akan terbit Allah kurniakan inkisar, luluh hati. Dalam hati itu Allah kurniakan banyak nikmat. Alhamdulillah, saya mohon keizinan daripada tuan guru, para ulama, para alimat, para asatizah, tuan-tuan imam, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk sama-sama kita menyambung pembacaan kitab At-Tayarat Al-Fikriyah Al-Mu'asarah, aliran pemikiran semasa, yang disusun oleh Sahibus Samahah, Datuk Timbalan Mufti Negeri Perak, yang berbahagia Datuk Ustaz Zamri bin Hashim, yang mana kita telah pun masuk kepada bab yang kelima, yang keenam. Kita dah masuk pada bab yang keenam. Daripada keseluruhan bab ini ada 9 bab. Lagi 3 bab lagi, insya-Allah. Setahun 2 tahun lagi. Kita dulu ngaji kitab ni lama dah, belum PKP rasanya. Berapa tahun lagi gagak? 2 tahun ada kan? 2 tahun lagi tuan-tuan. 7 dengan 8, 9. Kan? Apa boleh buat, kita mengaji ni memang begitulah pesan Imam Syafi'i. Kan, antara perkataan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu dalam bentuk ilmu tu, zakaun wa ijtihadun dan wa hirsun wa bulghatun wa bulghatun wa bulghatun wa irsyadun ustadun, yang ujung tu, wa tuluz zaman. Kata Imam Syafi'i, nak mengaji ni kena zakaun, cerdas. Kalau masuk ayo jenuh. Kemudian wa ijtihadun, kena ada kesungguhan, baru jalan tak jadi. Wa hirsun, keinginan yang kuat. Wa bulghatun ni bekalan zahir, bekalan fizikal, mental, semua. Kemudian wa irsyadun ustazun, bimbingan guru. Atau kalau mengaji tak ada guru tu, mengaji dengan setan. Itu yang pening tu. Amrun bi'atibari, tak kena ta'aluk sifat pun pening. Sudah, sebab tak mengaji guru. Dia mengaji dengan syekhul Google wal kitabul YouTube. Payah, usah kan.
Bukan tak boleh kita cari maklumat dalam internet ni, boleh, tapi jaga-jaga. Macam dalam sekarang ni internet ni macam-macam ada, ajaran macam-macam ajaran ada. Salah buka tuan-tuan YouTube Cahaya Kebenaran. Kalau tuan-tuan buka YouTube Cahaya Kebenaran, Syiah punya YouTube tu, belum lagi Ahmadiyah lagi, Ahmadi lagi kan, macam-macam. Saya buat slide berkenaan ajaran sesat ni 400 lebih slide. Mula-mula ingat pernah nak tanya, kalau dia skrin ni dia boleh wifi ke macam mana? Kalau nak tunjuk skrin ada wifi dia, kena tahu lah. Kalau nak kena test awal, sekarang keluar yang lain pula. Kan nak tunjuk ajaran sesat, terkeluar ajaran lain, kan akan datang. Menunjukkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i pesan bimbingan guru, dan yang paling watulul zaman, panjang masanya, daripada bab 1 sampai bab yang ke-5, yang bab ke-6 dekat dah 2 tahun dah, 7, 8, 9 lagi 2 tahun lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dan kemudahan untuk kita menyambungnya. InsyaAllah muka surat hari ini 156, bab pluralisme agama. Pluralisme agama ini juga dikenali dalam bahasa Arab sebagai ta'addudiyah ad-diniyah. Dalam buku ini ditulis at-ta'addudiyah ad-diniyah. Iaitu ta'addud ni berbilang-bilang, ad-diniyah ni agama. Tetapi ada ulama kata bukanlah ta'addudiyah ad-diniyah, berbilang agama, sebab agama ni Islam je. Bahkan pada bahasa kita Melayu pun, sebelum awal-awal dulu, penggunaan agama ni berbeza dengan kepercayaan. Bila guna perkataan agama khusus untuk agama Islam, untuk penganut lain tidak digunakan ketika itu agama, tapi disebut sebagai penganut Buddha, penganut Kristian, penganut Hindu, tak? Dulu asal-asal. Tapi hari ini agama belaka dah. Sehingga kan asal daripada perkataan agama tu berasal daripada perkataan ugama, makna merujuk kepada kepercayaan Tuhan yang satu. Asal. Tapi ialah Dewan Bahasa dan Pustaka pun hari ni pun dia pun jenuh jugalah nak jaga bahasa ni kan. Hari ni kita tengok tulisan dah rojak dah, bukan kata bahasa Melayu, semua bahasa pun. Tengok papan tulis pun campur-campur bahasa rojak hari ni. Kan. Jadi dah tak penggunaan dia dah sudah jadi agak longgar, dan hari ni dikenali dia pluralisme ni kalau disebut sebagai ta'addudiyah ad-diniyah, tapi sebenarnya bukanlah ta'addudiyah ad-diniyah, kepelbagaian ataupun banyaknya berbilang-bilangnya agama tu. Sebaliknya ia merupakan ta'addudiyah ad-da'iyah. Ad-da'iyah, iaitu berbilang-bilang da'iyah yang sesat. Sebab apa yang ada dalam pluralisme ni semua sesat. Orang Islam takkan bergabung dengan penganut ataupun ajaran ataupun akidah, ataupun bukan kata akidah lah, kepercayaan yang bercanggah dengan Islam itu sendiri. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur yang hak dengan batil. Ini perintah Allah. Sebab itu pada ketika kita masa mengaji bab tentang Islam liberal, ulama banyak tak setuju dengan penggunaan Islam liberal tu. Sebab bila kita guna Islam liberal, seolah-olah Islam ni ada brand-brand tertentu, new brand, penjelamaan, rebrand, penjelamaan semula. Tak ada. Islam is Islam. Islam ni suatu agama yang Allah wahyukan, bukannya boleh orang buat mereka tambah-tambah cedok-cedok jadi agama A, ubah
ubah-ubah sikit jadi agama B, Islam A, Islam B, Islam C, tak ada. Sebab itu kita tak setuju guna Islam liberal. Memang mereka nak kita panggil Islam liberal pun, supaya normalisasi itu ala biasa tegal biasa, nanti kita boleh terima lah. Yang ini Islam liberal, ini Islam sekular, ini Islam plural, kan? Ini nak yang ini Islam, ini dia banyak. Jadi apa yang akan jadi pada generasi yang akan datang, kita tak tahu mana satu Islam yang tulen, yang keaslian Islam itu. Sedangkan Islam ni bukan kita bagi nama, bukan Nabi bagi nama, Allah yang meletakkan inna dina indallahi Islam. Kan? Baru mula-mula masuk dah dia 5, maaf. Mic itu kuat sangat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, dia sebenarnya bukanlah ta'adudiyah ad-diniyah, tetapi adalah ta'adudiyah ad-da'iyah. Sebab semua seruan itu semua batil belaka. Baik, kita baca satu persatu, insya-Allah. Latar belakang pluralisme. Fenomena plural. Plural ni kalau dalam bahasa Inggeris kan singular, plural. Singular ni satu, plural banyak. Kalau bahasa Arab dia ada 3. Mufrad, musanna, jamak. Kan? Mufrad ni satu. Musanna ni benda yang ada 2. Kan? 2. Kalau jamak ni benda yang banyak. Sama jamak pula ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Kan? Banyak pecahan dalam bahasa Arab ni. Sebab itu bahasa Arab ni dia betul-betul teliti. Lain sikit benda jadi lain kataan. Tapi yang nak ceritanya plural ni, fenomena plural, ia ini membanyakkan dan mempelbagaikan berbilang-bilangnya pemahaman ini. Ia berasaskan kepada keinginan sikap yang tidak ada batasan, iaitu tidak keterbatasan, dan dia tak ada had dalam toleransi. Sama rata, nak bagi semua sama, same equal, sama rata, sama rata, sama rasa. Dan dilihat agak macam nak mengajak kepada penyatuan. Dilihat sebenarnya, untuk dilihat, dia mengajak kepada menyatu ataupun penyatuan. Dia ajak semua agama-agama ni untuk duduk dalam satu bumbung, satu pendekatan, satu pahaman, satu ideologi. Dilihat sebagai penyatuan. Tetapi sebaliknya kita akan tengok, tidak seperti pahaman yang dipegang kini yang bersikap tertutup dan khusus kepada suatu agama saja. Inilah dia pluralisme. Dia tidak mahu orang tengok agar kebenaran hanya tertakluk milik satu-satu agama saja. Tak boleh orang Islam klaim mengatakan bahawa mendakwa Islamlah agama wahyu yang sebenar. Tak boleh. Kena kongsi dengan agama lain. Kebenaran tidak dimiliki secara mutlak oleh satu-satu agama, tetapi hendaklah diraikan semua agama itu semuanya mengajak kepada kebenaran. Dan dia melihat bahawa agama yang mengatakan macam kita, Islamlah agama kita, agama yang sebenarnya, agama di sisi Allah, mereka melihat kita ni berpikiran tertutup dan seolah-olah hanya eksklusif untuk Islam saja. Ini sudah tak relevan bagi zaman hari ini kita. Menghapuskan konsep perbezaan antara hak dan batil, dosa dan pahala, baik dan buruk. Nah, ni dia pecahkan. Tembok ini dipecahkan. Jangan kira dosa pahala sama aja. Jangan kira baik buruk. Jangan. Hak batil jangan. Mukmin kafir jangan. Muslim non-muslim jangan. Sebab itu ada antara bila dengar kafir marah.
Memang dalam Quran disebut qul ya ayyuhal kafirun. Kau tak sebut? Kan? Kafirun tu maksud dia orang yang menutupi kebenaran. Abu Lahab tak pernah marah pun kena panggil kafir. Hari ni sebut kafir, marah. Kalau tak nak kafir, masuk Islam. Kan? Masuk Islam tak panggil lah kafir. Kalau buat perangai macam orang kafir, itu yang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia dalam kalimah kafir ni, kafar lain, kafir lain, kufur lain. Kan? Kafir ni orang yang betul-betul tak terima Islam, tak nak terima Islam, menolak kebenaran Islam. Kufur orang yang tak bersyukur di kalangan orang Islam. Kan? Banyak perbahasan ulama. Kemudian, dan mereka tidak mahu mendengar tentang dosa pahala, syurga neraka dan seumpamanya. Saya pernah, tuan-tuan, saya ni kerja di dalam, ialah kita mengajar tentang Islam, tentang dosa, tentang pahala kan, neraka, syurga. Ustaz jangan cerita bab dosa pahala boleh? Bukan banduan sebut, ni orang yang ada autoriti lah. Ustaz jangan cerita dosa pahala, syurga, neraka. Habis nak cerita apa? Ustaz cerita benda-benda yang seronok lah. Sebab seronok tu yang ke dalam. Seronok sangat. Kan? Jadinya hari ni dah tak mahu lah. Ini plural ni tak mahu cerita bab dosa pahala, syurga, neraka dan seumpamanya yang dianggap bersifat bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, iaitu ketidakketerbatasan dalam soal toleransi, tak ada had, sama rata, sama rasa dan dilihat sebagai penyatuan. Sebab kalau kita sebut tentang Muslim kafir, dosa pahala, syurga neraka ni akan tak mengajak kepada penyatuan. Dia melihat seolah-olah macam perpecahan. Dengan kata lain, dan mereka umpamanya dianggap bersifat bertentangan, konflik dan konfrontasi dengan menyamakan semua agama. Dengan kata lain, semua agama adalah benar. Ini kita biasa dengar. Alah, apa-apa agama pun sama je, semua nakkan kebaikan. Tak kira lah apa agama pun, semuanya nak baik. Nampak tu bahaya tu. Itu merupakan kata-kata tanpa kita sedar. Itulah merupakan perkataan pluralisme. Apa nak ni, sama je, agama mana-mana pun sama je. Kan? Menganut agama mana pun dikira Muslim dan akan masuk syurga. Perbezaannya hanya pada jalannya, tetapi dituju adalah sama, iaitu kepada Tuhan. Semua agama ada Tuhan, semua mengajak kebaikan. Jangan cerita syurga, neraka, dosa pahala. Cara je yang berbeza-beza, tetapi kita nak sampai tempat yang sama je. Hasil daripada propaganda menuju pluralisme agama sama ada, iaitu mereka menggabungkan dan mempelbagaikan Islam, Yahudi, Kristian dan pelbagai lagi agama lain, maka muncullah usaha untuk membangunkan masjid, gereja dan kuil dalam satu tempat seperti di kompleks tertentu, bandar dan tempat-tempat umum, dijalankan ibadat secara bersama. Dulu pernah kita tengok video viral dekat belah Janda Baik, surau. Dalam tu ada kalimah Allah Muhammad, dalam tu ada salib, dalam tu ada semua agama, dalam tu semua ada. Orang nak semayang boleh, orang Islam semayang dalam tu pun boleh, orang agama lain nak semayang pun boleh, semua serentak.
Kalau macam masjid ni kan, kita je lah kan. Dia agak di tempat pluralisme ni, rumah ibadat pluralisme ni, dia mempelbagaikan semua agama. Bahkan dalam bentuk pluralisme yang dia macam, bukanlah kata mazhab, tapi ada kumpulan, antaranya Bahai, agama Bahai. Agama Bahai ni dia pun buat rumah ibadat sebagai, disebut sebagai Lotus of Temple of Lotus. Dia punya logo dia teratai, bunga teratai kan. Di Kelantan ni ada satu atas klinik pakar mata. Saya tengok banyak negeri ada, kecuali ada satu negeri yang tak ada lagi. Tak tahulah, saya tak jumpa ke kan, maklumat tak sampai ke. Setakat saya kerja dulu Jabatan Agama Islam Selangor, bahkan unit akidah ajaran sesat tu, ada satu iaitu Terengganu yang tak ada. Yang lain ada kan, mungkin situlah. Tapi di Selangor tuan-tuan, tahun 2000 ni 2024, sekitar 2018 kot, itulah 2018 something macam tu, 2017 macam tu. Bahai ni, agama Bahai ni cukup hebat dia punya kempen dia di Shah Alam, sehingga terang-terang letak banner kan. Jadi itu tuan-tuan. Selain daripada agama Bahai, di sana ada juga Unitarian Universalism. Ni dalam internet, tuan-tuan buka Facebook, Unitarian Universalism. Ramai orang Islam di kalangan cikgu-cikgu. Saya dapat kesan cikgu-cikgu banyak terikut. Saya tak pastilah macam mana KPM dia nak selesaikan isu ni. Dan mereka ada buat macam mana nak kata, rombongan ke lawatan ke Singapura, Australia dan Indonesia. Unitarian Universalism. Dia pun logo dia pelita. Pelita tu dulu pernah, kalau ni kita sebut sebab masa pengalaman kerja kan, dulu pernah restoran pelita ni paling juga lah, ada kes juga dengan Unitarian Universalism. Selain daripada tu, sekarang ni kalau kita tengok ada agama yang dekat Malaysia ni, Chow Dai daripada Vietnam macam tu juga ada juga. Kemudian Happy Science, itu pun ni banyak orang-orang yang akademik yang terlibat dengan agama yang berbentuk plural. Baik, mereka selain itu muncul cadangan untuk mereka mencetak Al-Quran, Taurat dan Injil dengan satu jilid, dengan satu, dibukukan bersama. Quran, Taurat, Injil ni dibukukan bersama. Pernah ada cadangan untuk mencetak, tapi kerana ialah sebab Quran ni tak kena ada KDN, maka cadangan ini tak dapat dijayakan. Namun kita tak pasti, dalam pada senyap-senyap tak mustahil. Sebagai contoh tuan-tuan, Bible dalam bahasa Melayu, kalau ikutkan tak ada tu ada. Macam mana boleh ada? Kebetulan cetaknya untuk Sabah, banduan masuk, kemudian saya dapat Bible tu bahasa Melayu. Jadi cukup bahaya. Dalam tu tulis Allah, bukan Tuhan, bukan Yesus, Allah, anak Allah, Allah katanya. Perkara ini telah banyak dibincangkan dan disebarkan melalui seminar, simposium dan organisasi di timur dan barat. Belah Asia ni, Australia, Indonesia, Singapura. Malaysia ni dia tak ada lagi temple macam di Australia dan sebagainya.
Tapi usaha nak mewujudkan itu dah ada. Antaranya yang dapat dikesan di suatu tempat tu, kalau tak silap saya di belah Selangor, di mana? Kuala Selangor ke mana? Ada satu gambar yang viral. Orang ingat ajaran apa? Rupanya ajaran tu ajaran, dia tulis ingat ajaran Ayah Pin. Bukan ajaran Ayah Pin. Ayah Pin ni pun ajaran pluralisme juga. Sebab itu Ayah Pin masa video awal-awal tak ada, dia pergi ke kuil, dia bagi tahu pada Sami kuil, saya yang cipta agama Hindu ni. Itu Sami kuil pun cuci kaki dia dan sebagainya. Video lama. So tu video tape dulu. Sayang zaman kami di Jais tu video tape tu tak ada nak dikonvertkan. Banyak video-video yang kita dapat ajaran sesat ni, jadi tak dapat nak dikonvertkan dalam digital sebab orang lain yang jaga dah. Saya pun masa tu kita tak ingat, masa kita pun tak tahu ada zaman digital kan. Kita ingat ada sama lama je tape ni. Tape masuk video tape. Jadi itulah latar belakang tentang pluralisme. Maksud perkataan pluralisme ini daripada dua kata, pluralisme dan agama. Satu pluralisme, yang satu lagi agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai at-ta'addudiyah ad-diniyah, iaitu berbilang-bilang atau kepelbagaian agama. Tapi ulama mengatakan sebenarnya bukanlah ta'addudiyah ad-diniyah, sebaliknya ta'addudiyah ad-da'iyah. Sebab semua yang berhimpun semuanya batil. Da'iyah lawannya dakwah. Kan? Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai religious pluralism. Ism tu, ISM tu, ism tu pemikiran. Pluralisme bermaksud jamak atau lebih daripada satu. Pluralisme agama adalah satu fahaman yang bertentangan dengan Islam, yang mengajarkan bahawa semua agama adalah sama. Oleh itu, setiap penganut agama tidak boleh mendakwa bahawa agamanya saja yang benar. Mereka mengiktiraf pluralisme dan agama ni sebagai satu agama. Sebab itu agama bahan, agama Chaidio, apa susah menyebut, Vietnam. Awak dan kita ni dah bukan orang Vietnam. Tapi di baru ni ajaran ni agama Unitarian Universalism, agama Happy Science disebut sebagai agama. Sebab mereka memang mereka doktrin kan ini agama. Mereka dakwahkan ini sebagai agama. Dan perbuatan itu, pahaman itu bertentangan dengan Islam. Tak boleh kita mengatakan bahawa semua agama adalah sama. Jadi oleh sebab itu setiap penganut agama tidak boleh mendakwa bahawa agamanya sahaja yang benar sedang agama lain salah. Pluralisme juga mengajar bahawa semua penganut agama akan masuk syurga dan hidup bersama dalam syurga. Semua agama semua akan masuk syurga. Kan? Dalam agama lain dia ada setengah dia tak percaya adanya neraka, yang dia tahu syurga. Ada juga agama syurga pun tidak, neraka pun tidak, sebab dia tak percaya tentang hari kiamat. Sebab dia percaya tentang kehidupan semula. Kan? Ia juga merujuk kepada pahaman yang menyamakan semua agama dalam dua erti. Iaitu yang pertama, kebenaran ada dalam semua agama. Yang kedua, keselamatan boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Sedangkan tuan-tuan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam surah Al-Jathiyah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu
wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, ini sama juga antara kehidupan dan kematian mereka? Amat beruntunglah, amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Makanya orang Islam yang masuk dalam agama pluralisme, sama ada dalam agama Bahai, agama Unitarian Universalism, mereka merupakan, dianggap sangkaan mereka ni adalah sangkaan yang buruk dan jahat. Kan? Sebenarnya bila dia orang ajak duduk dalam semua agama ni, sebenarnya mereka nak rosakkan agama Islam, bukan nak membaik agama tu pun. Sebab itu dilihat sebagai mengajak kepada penyatuan. Jadi kadang-kadang bila kita berdialog lah dengan pengadut agama Bahai atau yang berbentuk pluralisme, dia kata ini bentuk dakwah. Kita masuk grup dia orang, kita ni Islam lah, masuk ke kumpulan mereka ni untuk mencari titik persamaan supaya nanti mereka akan ikut kita. Sebab itu pernah viral di satu yang guru dakwah tu, program Jaid pergi ke Kuil tu kan, sehingga Datuk Timbalan Mufti di Perak komen lah, dan bila dibentangkan, dimaklumkan pihak yang terbabit, dua orang ni, seorang lelaki seorang perempuan ni, sebab yang seorang perempuan ni kata sejak mari ni hilang keraguan. Tuan-tuan, kalau hilang keraguan ni, ini soal iman. Sebab tujuan kita berakidah dengan aqidatul Islamiyah, ya, ini dengan bil aqidatil jazmi, dengan akidah yang muktamad, supaya tak ada jangkit dengan zon, sangkaan, syak, keraguan dan waham. Sebab itu dalam kaedah fiqh, al-yaqinu la yazalu bisyak. Yakin itu tidak akan boleh digugurkan oleh keraguan. Tapi kalau asyakku yazalu bil yaqin, keraguan itu boleh menggugurkan keyakinan. Jadi bila dikatakan, sejak saya datang Kuil ni hilang dah keraguan saya pada agama sekian-sekian, malah sebutlah kan, tengok video lah kan, hilang keraguan, bahaya kepada akidah. Jadi walaupun seruan itu sebenarnya nak mengajak kita nak pergi tu, nak cari titik pertemuan supaya kita pergi dekat dengan dia orang, jadi dia orang boleh faham agama kita. Tapi sebaliknya sebenarnya, siapa dakwah, siapa bukan dakwah, dakwah. Sebab itu apa disebut mana tadi, dalam Quran pun dah sebutlah berkenaan dengan usaha mereka. Sebenarnya orang-orang kafir ini, dia hanya memperolok-olokkan orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14 dah sebut dah. Allah pernah sebut tentang sikap orang munafik dan orang fasik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, yakni orang fasik, orang munafik, mereka mengatakan kami pun beriman. Dan bila mereka kembali kepada jalan mereka, syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kata orang yang fasik dan munafik ni. Dan kami hanya mengolok-olok je, melakon je, wayang je. Dia orang nak dekat dengan kita, dia bukan nak cari titik persamaan. Dia nak dakwah kita. Sebab itu kita takut kita dakwah, kita yang didakwah.
Bahkan pluralisme ni hanya nak memperbodohkan orang Islam saja. Surah Al-Baqarah ayat 13 sebelum tu dah sebut, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain yang telah beriman, mereka menjawab, akankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah sungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Orang munafik, orang fasik ni, dia nampak sebenarnya nak membodoh-bodohkan kita je, orang Islam. Dia mengaku beriman tu sebab bukan ada niat tertentu. Sebagai contohnya, dalam satu persatuan majlis Buddha, Sikh, Hindu, ada MBS apa tu kan, panjang lah, tak ingat. Ini pun bentuk pluralisme yang pernah mencabar kes Lina Joy, mohon untuk tukar nama dia. Dan mereka menentukan tentang kedudukan hak orang Islam dan agama Islam. Nampak? Dia orang ni bukan saja-saja ada nawaitunya, ada bahayanya. InsyaAllah kita sambung. Ada akan datang berkenaan dengan pegangan pluralisme yang kononnya didasarkan Al-Quran. Sebelum tu saya nak rumuskan sedikit. Pluralisme agama ni dia ada 4 dia punya tujuan utama dia. Pertama, tuan-tuan kena faham, bila sebut pluralisme agama, tiada kepercayaan atau agama yang betul mengatasi antara satu sama lain. Semua agama sama, itu je pertama. Pluralisme agama adalah mengajak kepada tak ada beza, semua agama sama. Itu satu. Yang kedua, pluralisme agama menerima kepelbagaian dan kesamarataan dalam soal kebenaran. Kebenaran tak boleh bersifat eksklusif, tapi hendaklah dikongsi bersama. Tak tahulah inklusif ke apa ke, Allah Allah. Kan? Yang ketiga, pluralisme agama mendokong idea kononnya mengajak tentang keharmonian, kesejahteraan, kedamaian. Kedamaian apa? Kesejahteraan apa? Keharmonian apa? Tanpa agama. Sebab tak nak cerita dosa pahala, tak nak cerita syurga neraka, tak nak cerita siapa betul siapa salah, kafir musyrik, tak payah cerita. Itu. Yang keempat, pluralisme agama ni, agama dianggap peribadi dan tak boleh dipaksa-paksa, terpulanglah dia nak semayang, dia nak buat apa, itu no pain no gain, what you give you get back. Itulah kata Scorpion. Boleh macam tu. Maknanya dia nak sembahyang ke tak sembahyang, itu hak masing-masing. Siapa nak beramal agama itu terpulang. Dia tak nak, tak boleh nak salahkan, tak boleh nak cerita dosa tadi, tak boleh. Inilah sebenar tujuan pluralisme agama, tak ada lain. Jadi mudah-mudahan untuk pusingan yang pertama ni kita faham dengan jelas tujuan pluralisme agama tu apa. Sebenarnya tak ada lain tak bukan nak memperbodoh-bodohkan kita orang Islam dan nak mempermain-mainkan agama Islam kita sendiri, dan akhirnya nak mengajak kita kepada dakwah mereka walaupun usaha kita nak mendakwah mereka. Itu bahaya dia tu. Dia halus je. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ada apa-apa? Kan? Sebab dah bunyi gendung tadi kan, tunggung-tunggung kan. Ada insya-Allah. Akan datang saya sebutkan macam mana pluralisme ni dia dalam nak menyatakan hasrat kehendaknya tu mengatasi agama bulan depan. Ada 4 benda yang menyebabkan dia nakkan hasrat dia tu untuk supaya agama-agama ni tak menjadi ikatan. Sebab masalah dalam agama kita ni, 4 benda ni dia mengawal, menyelia, menguruskan dalam keperluan dan kehidupan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa? InsyaAllah.
buat ada penambahan ke? Ada tak? Ada ya? Kalau tak ada, kita tangguhkan insya-Allah dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين اللهم احرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام آمين. أقول قولي هذا وأستغفر لكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih atas persediaan tuan-tuan, puan-puan mendengar. Wallahu a'lam, insya-Allah.